solat seorang lelaki dengan berjemaah melebihi 27 darjat dari solat seseorang dikerjakan di rumahnya dan di pasar. Hal itu demikian kerana bila salah seorang di antara mereka berwuduk dengan memperelokkan wuduknya lalu mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain yang mendorongnya kecuali untuk solat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan darjatnya dan langkah seterusnya dihapus kesalahannya sehinggalah dimasuk ke dalam masjid. Naik langkah pertama naikkan darjat, langkah kedua dihapuskan kesalahan, langkah lagi naikkan darjat, langkah lagi dihapuskan kesalahannya sampailah dia tiba ke masjid. Tu sebab kalau boleh jalan kaki dalam rumah, jalan kaki. Tapi kalau jarak daripada Batu Kiki sampai Lui, eloklah naik motor. Sekarang kok jalan kaki memang banyak pahala, tapi sampai sini dah tak berapa orang lah. Dengan sapu tu macam kona dan dah buruk kona dah berapa tak terlalu jauh betul jalan tak, walaupun kita naik motosikal insya-Allah mudah-mudahan ada pahala. Naik kereta pun ada pahala, naik kereta pun berhenti berlangkah, semua Allah Taala kira insya-Allah mudah-mudahan. Yang mana jika dia telah memasuki masjid, tengok kalau dia dah masuk dalam masjid, maka dia akan dikira dalam keadaan solat selagi mana dia berada di tempat solatnya. Contoh tadi, lepas sembahyang maghrib dia duduk situ, dia tak bangun-bangun. Sampailah penjamah sampainya, dia masih dikira dalam keadaan bersolat, pahala dia. Itu sebab jangan bongkar-bongkar, duduk sabar kan. Bangun sambung solat sunat. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Sebab maghrib ada qabliyah ba'diyah, isyak pun ada qabliyah ba'diyah, kita pun buat. Kan, dikira dalam keadaan solat selagi dia berada di tempat solatnya dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang digunakan untuk solat. Apa doanya? Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah maafkanlah dia selagi mana dia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas. Hadis riwayat Muslim. Jadi makna malaikat siap doakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat yang paling Allah sukai ialah masjid. Dari Abdurrahman bin Mihran matan budak Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, lokasi yang paling Allah cintai adalah masjid dan lokasi yang paling Allah benci adalah pasar. Bukan mana tak boleh pergi pasar dah, tempek tu saja kita gomar-gomar sesaja duduk kat pasar. Kan? Allah Ta'ala tak suka tu. Allah suka kita duduk di masjid, rumah Allah. Malahan pernah satu ketika Nabi bercita-cita, kalau ikutkan hati aku, Nabi kata, kalau ikutkan hati, Nabi bercita-cita je tapi Nabi tak buat. Kalau ikutkan hati aku, nak ya aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi masjid sembahyang jemaah. Cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat lah jadi sunnah. Tak ada wajah lain lah imam pergi bakar rumah orang. Satu-satu rumah bakar, dah imam ambil sampai dah rumah imam lah orang bakar. Contoh lah kan. Tapi maksudnya nak bagi tahu penekanan yang Nabi berikan untuk solat jemaah. Itu sebabnya datanglah solat jemaah selagi boleh. Tak. Ada satu hamba Allah ni, dia pernah bercakap besar. Ini kisah benar. Orang cakap, kau ni rumah dokek dengan masjid, kau tak pergi ke masjid? Tak, aku tak nampak lah. Mana masjid? Tumbuh kulit kat bawah mata ni, kulit langsung tutup mata tu, tak nampak apa dah. Jangan main-main datanglah masjid. Malulah ustaz, dah tua pun nak pergi. Tak apa, dah tua pergi. Ada orang sampai tua mati tapi dah mati baru pergi. Tu pun orang letak hadapan imam. Bersembahyanglah kamu di belakang imam sebelum kamu disembahyangkan di hadapan imam. Mana? Macam tu ayat. Ayat ke masjid ni semua suspend ni. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Lagi jauh lagi budak tu. Kan? Cuba kita letak ayat yang positif, gambar teranda letak. Ada satu masjid tu yang saya pergi dekat Selangor tu, ada satu masjid tu. Tempat pengusung jenazah tu dah lokek ke dinding. Bayangkan tu, punyalah nak bagi orang takut. Patutnya imej kita Islam ni bukan nakutkan orang mana. Contohlah, anda ingin ke taman syurga 100 meter belok kiri, macam tu kan.
Ingin melipat gandakan pahala 300 meter belok kiri belok kanan, anda akan jumpa taman-taman syurga di Masjid Karya Kedah Lui Barat. Macam tu sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Yang hujung tu adalah signboard, awas sini ada pencuri, lagi tak bunuh. Kayak masjid letak signboard macam tu, tiang tu letak, awas di sini pencuri. Dah kawan tu, tahu mana pula pencuri ni. Pandang-pandang nampak tu bongkok-bongkok ke masjid tu. Dia jangan dia. Tu imam tu. Oh jangan tu. Dah imam pula kono. Bukan sinilah, di tempat lain. Sekarang masjid boleh berubah peranan. Masjid ni dah canggih-canggih macam mana kan? Tambah pula pasang Unify. Tengok berapa ramai yang budak datang. Kan? Dengan imam-imam sekali, dengan Bilal layan PUBG je. Contohlah kan, layan budak-budak muda kan, tak ada salah tu kan. Yang penting boleh main game, masuk atau semayang contoh aja. Boleh main game tapi lepas semayang tu kan ngaji, contoh macam tu lah. Ada satu surau Kek Perak saya pergi, kawasan depan tu lapang, dia ada ampek meja pingpong, ada gelanggang takraw, potang hidup tempat tu. Macam tu lah kira kan. Kita menambahkan fungsi pada masjid. Buat ceramah kan, buat ceramah sekali-sekala, buat ceramah yang unik sikit. Contohlah kan, contoh kita dah biasa ni ceramah, tahulah pasal neraka lah, pasal syurga, cerita pasal halal haram, cerita pasal hukum fiqh kan, cerita macam-macam. Panggil pula seorang eksekutif halal daripada Universiti Sains Islam Malaysia USIM contoh, eksekutif halal, dia duduk sini, dia cerita pasal pemakanan halal. Baru kita faham, dah lama tolan bono ni mata darah sampai habis, tak sangka bono tu haram contoh. Lagi satu lagi orang perempuan, dia tak boleh nampak tu, nama dia food hunter. Dia tak boleh nampak dalam media sosial tu, ni sedap weh, makan best gila, baik korang pergi. Gila tu, menginting-lintik nyawa nak pergi. Tapi tahu tak benda tu haram tak haram? Ada satu restoran tu, dekat atas tu halal, dekat bawah tu haram, tingkat bawah haram, tingkat atas halal, dia kata. Orang pun percaya tu halal, kita makanlah kat atas, makan kat atas. Masalah dapur dia kongsi sama. Macam mana? Itu sebab kono banyak. Nampak tak? Jadi buat program macam tu. Satu lagi, buat juga ceramah tentang ikhtilat. Ikhtilat ni nak bagi tahu tentang batas perhubungan lelaki dan perempuan. Kadang-kadang ada isteri, ada suami yang mungkin dah macam-macam program, macam-macam jawatan. Bila dah ada jawatan, bila dah aktif sana sini, dia terlupa batas perhubungan dia. Setakat mana yang boleh, setakat mana yang tak boleh. Dan lelaki pula kau nak tahu macam mana nak bagi tahu isteri mana yang boleh, mana tak boleh. Contoh, kau nak tahu, tu pun kena jaga. Mungkin cerita tentang anak-anak muda ni, macam mana nak jadi generasi muda yang berjaya, contoh bagi ceramah-ceramah khas tu buat contohlah ya. Jadi yang ketiga, Allah menyediakan singgahan di syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW baginda bersabda, barang siapa datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah menyediakan persinggahan baginya di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi mana ada singgahannya di syurga, ada tempat khas untuk dia, tempat pot dia dah disiapkan untuk kita. Kita cakap ni tak dapat bayang loh, tak dapat, tak dapat. Macam mana pula kita bayang kan tak sama. Digambarkan bagaimana kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, tengok bab menangis kerana takut kepada Allah, tajuk dia. Salah satu tu dikisahkan bagaimana sekumpulan manusia dapat masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dah kejut dia dapat tengok singgasana permaidani indah, makanan yang banyak, air sungai yang mengalir indah, yang mana boleh mandi dan boleh diminum.
cantik sungguh, dan kemudian Allah memerintahkan pada para malaikat, kau bukakan tabir ini supaya mereka dapat memandang kepada aku. Allah Ta'ala suruh malaikat buka. Malaikat ni menjawab pula, ya Allah, macam mana kau nak bagi dia orang tengok muka kau dengan tahap dia derhaka waktu di atas dunia? Kemudian Allah Ta'ala beritahu, kau bukakanlah tabir ini biar mereka memandang kepada aku, kerana di atas dunia dahulu mereka pernah menangis kerana aku. Itu sebab orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan, biarlah menangis kerana Allah. Contohlah laki kita kahwin satu lagi, dah waktu marah, sabar, contoh bangi, sabarlah sikit, tu belum betul-betul tu baru contoh dah bangi. Cakap, ya Allah, aku bimbang ya Allah, sambil menangis ni, aku bimbang ya Allah, dengan dia ada isteri yang ramai ini, dia tidak mampu berlaku adil. Aku bimbang ya Allah, aku bimbang ni kerana-Mu ya Allah. Nampak? Bukan kerana dia melantak dia lah dengan aku baik, tapi kita fikir kerana Allah. Dapat ke dia ya Allah, dapat ke dia nak laksana tanggungjawab dengan adil ya Allah. Jadi orang perempuan kena bagi persediaan tentang itu. Jangan gamal nak cakap pasal tak ada mana dia cari dia muka pun tak boleh belah. Ada gamal tu membalun lelaki. Dia sekarang bukan kira handsome tak handsome lah. Kadang-kadang bini lelaki kita gamal lepak tengah malam, bawah lampu jalan tu sama-sama ya. Perempuan tu tengok handsome mana time tu, siang saja rangkung muka, tapi malam tu nampak handsome mana apa. Tu yang lelaki gamal lepak tengah malam tu, jangan bagi dia lepak tengah malam. Orang perempuan kalau tak nak bagi lelaki lepak tengah malam, adalah usaha kalau dia buat kat rumah tu. Ini balik rambut kambang, baju binatang pakai, keluar nak tengok main ceramah ke main lawa, baju bergosok berpilih dimulai tudung petang tu tak ya kono, tak ya kono, ni okey tak, ni okey tak, ni okey tak kan. Tapi depan laki sendiri, aduh hai. Laki tengok lah, alah kita lagi tengok, aduh hai, tentu lah dah. Dia biar dia tengok tu, wow macam tu lah, hui dia dah tu tua Ustaz. Jangan cakap lagi tua tu lah, lagi kono lawa, sebab mata dia tak apa-apa nampak. Lawa dia kata. Baju kulit apa kau pakai tu, dia tak nampak. Bini menyaut, belum pakai lagi bang, contoh kan. Golak. Budak, apa kau golak? Dia lah lebih. Orang tua relax, dia lah lebih. Kan? Tapi betul lah. Adalah usaha nak dibuat supaya lelaki jangan keluar malam. Orang lelaki pun kalau keluar ingat-ingat sikit. Keluar malam macam bulan puasa tu fahamlah, itikaf tu kan. Ramai tak itikaf di masjid ni? Cara golak tak ada tu dah. Ramai tu kan. Ramai tu jadi ramai tu lah kan. Ramai lah pada tahun lepas kata. Tahun lepas 5, tahun ni 7 alhamdulillah kan. Okey tu. InsyaAllah sini ramai. Lui, saya dengar Lui Barat paling ramai. Melempah-lempah masjid ni. Tak maknanya macam tu lah kan. Adalah ikhtiar kita. Kadang orang perempuan kau menyalahkan orang lelaki. Orang lelaki kan lawa pakai rumah. Tanya, abang suka saya pakai baju apa ke rumah? Saya cakap. Tanya. Suami pun cakap, bang Omar tu kalau kau tak pakai apa-apa, cakap lah betul-betul jangan kira Omar lah kan. Abang Omar betul tengok kau pakai telekung, sepanjang hari pakai telekung purple tu kau pakai kan, apa siap pilih telekung tu. Abang Omar betul kau pakai baju masuk kau kerja kilang main, pakailah balik.
Contoh kan, manalah tahu tak muik ustaz, apalah, pergilah hantar botol sikit buat kancing baju itu kan. Kan, jadi makna kata cerita yang tadi tu, bila suruh buka tirai sebab dia pernah menangis kerana Allah, maka malaikat pun buka. Bila malaikat buka aja, langsung semua tadi bila menghadap Allah semua sujud. Allah Ta'ala pun beritahu, wahai hambaku, bangkitlah, sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Apakah kau tidak rela? Apakah kau tidak rela? Apakah kau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Sebab di syurga tak ada siapa beribadah lain dah, tak ada. Tak ada siapa tanya zuhur dan subuh, tak ada. Di syurga tak ada. Dekat dunia ni nak sembahyang, syurga besok dah free. Tu cerita Maka jawab manusia tu tadi, bagaimana kami tidak rela kepadamu ya Allah, dengan tahap engkau telah memberikan kami syurga ni, memberikan kami satu yang tak pernah terpandang dek mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terbayang kat hati. Macam itulah hebat di syurga. Tu sebab saya kata tadi, kita tak boleh nak bayang syurga tu hebat macam mana, walaupun kita membayangkan berdasarkan mungkin cerita-cerita yang kita tengok dalam TV tu jauh mana, tak sama langsung. Itulah hebatnya syurga. Hari ni kita nampak kan azab yang nak semayang, ya Allah, lutut lutut lotap tu, bila sujud Allahu Akbar, tap sampai ujung tu, pam, Allah, dan seorang tu pula osah betul, sakit betul lah. Contoh lah kan, semua tu ada ganjaran Allah bagi kat kita. Saya ceramah kat Johor ada sekali tu, ada seorang pakcik ni, dia lutut dia ada masalah. Masa dia angkat takbir tu dia memang dah melutut. Orang semua berhenti pokono tu, dia tak kira nak pandang, sebab dia sanggup melutut semayang daripada awal. Sebab yang penting dia dapat sujud. Tuan-tuan jangan cakap benda ni sujud ni tak rasa apa tau. Kena tak Ustaz Hanafi, Ustaz Hanafiah lah, Ustaz Hanafiah kan kalau kanser kat hidung dia tu, dia berapa tahun dia tak dapat sujud. Tahun lepas bulan Mac saya pergi umrah, saya jumpa dengan dia, dengan Ustaz Jafri. Kami duduk sama-sama minum kek Starbucks, kek Mekah, main-main Starbucks, kek Seremban pun tak nak minum Starbucks kan, kek Mekah. Dia nak jumpa situ, saya jumpa lah. Ustaz Hanafiah beritahu dah 3-4 tahun dah dia tak dapat sujud sebab dia sakit kan. Entah macam mana hari tu dia kata geram tengok apa? Tengok kapet kat Masjidil Haram tu. Ya Allah, geramnya, dia kata. Dia rasa nak sujud. Dia cuba sujud, boleh dia sujud dan dia tak sakit, menangis dia sebab dah 4 tahun tak dapat sujud. Macam itulah kalau orang betul-betul lah kan. Jadi InsyaAllah jangan risau, semua kepayahan yang kita lalui untuk beribadah tu Allah akan bagi ganjaran untuk kita. Ya. Kemudian mendapat naungan Allah di akhirat. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, yang mana tak ada naungan selainnya di akhirat nanti. Siapa dia? Pertama, pemimpin yang adil. Tu saya tak payah ulas dah tuan-tuan, payah tu. Pemimpin yang adil ni payah. Payah. Jangan cakap Perdana Menteri, Wakil Rakyat, Parlimen, adun. Tak, bukan kira tu. Termasuk ketua keluarga pun belum tentu lagi. Belum tentu lagi dah. Dengan anak sendiri pun belum tentu lagi. Dengan mak ayah sendiri pun belum tentu lagi sebagai ketua keluarga. Tu jangan cerita ketua kampung, jangan cerita ketua lorong. Sini kan ada ketua blok, pengurusi blok kan, semua ada lah. Alah letak yang nama tu, memang kau menempah tu kau cakap macam tu. Alah letak nama tu, syarat itu tak ada syarat, semua kena tanya. Apatah lagi ketua keluarga yang rumah banyak. Faham tak? Orang perempuan faham, orang perempuan nama. Susah nak cari orang perempuan sepaham orang luar barat ni. Sebab besar kolak bukan senang nak jumpa. Orang perempuan yang cerita pasal poligami dia kolak. Sini je jumpa. Nampak tak? Terima kasih lah. Hebat orang luar barat. Tapi memang
bosan. Pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Itu kedua. Nah, itu sebab macam budak-budak ni kan, bawa biasakan dia datang masjid. Nah, betul dah tu. Cuma kena didik dia, kawal dia supaya jangan buat bising kat masjid. Didik dia waktu semayang elok-elok, bukan main-main usik sana usik sini. Kan. Budak-budak biasalah tu, dia main-main tu biasa. Budak-budak bola lari tu, zoom, kita pun marah. Pergi balik. Kalau nak main-main sini, pergi balik. Sampai tua tak datang masjid. Dek kena halau sekali tu, sampai tua tak datang. Siapa yang menghalau tu? Tapi ajak dia, dek sini dek, adik nak ni sini jangan bising lah. Main pakcik tunjuk. Macam tu, angkat tak habis. Jangan main-main, jangan usik-usik. Lambik orang tu semayang, still dapat pahala sebab dia nak cuba betulkan budak lain supaya tak ganggu orang lain. Nampak tak? Ya. Dekat Felda Palung tak boleh aku yang dia buat kempen tu. Kempen jom pergi masjid. Budak sekolah yang datang masjid jemaah sembahyang subuh dapat belanja RM3. Alhamdulillah. Abah kau pergi. Jangan kau tak pergi. Pergi nak Abah tak pergi. Lepas tu yang untuk orang tua pula 40 hari berturut-turut sembahyang subuh berjemaah, 40 hari berturut-turut register berpeluang cabutan bertuah dapat skuter. Ni sebagai idea ya kan. Contoh skuter tak sampai pun 50,000 pun. Ni 30,000 lebih ni, 35,000. Saya tahu lah, ini tak boleh pasang laju lah. Kalau tak ramai orang, kalau tak ramai tak apa. Kalau tak ramai, tersingkapkan imam yang memang. Yo. Bagus, kipas macam ni memang bagus sebab dia rasa macam angin luar. Tu yang bagus. Itu memang angin, itu ada dinding ke tak ada tu? Memang lopong apa tu? Kain. Itulah saya gelap mana luar tu tak. Contohlah orang muda ni datang ke masjid bagus. Contoh dia. Lepas tu tak galakkan budak-budak ni masuk pertandingan hafazan. Besok bila sembahyang tarawih senang tolak ke depan. Ada lah yang bersorok orang tua ni. Jangan, dia belum nikah lagi, kurang pahala kita. Seorang tu pula dah tak pandai tunjukkan pula tak pandai dekat orang. Budak tu mungkin kurang sebab dia belum kahwin, tapi kita jemaah sama je. Untuk makmum ni bagi dia. Ya, saya tu bawa imam tahfiz, bawa. Ya. Pernah sekali saya bawa tu kat kampung mak saya tu, kat Sambang, kat Pancur tu, bawa. Pertama kali orang kampung komplain, pendek nak baca tu. Pendek nak baca sebab sedap betul bacaan budak. Budak tu hari tu saya jumpa, ni cerita tu tahun 5-6 tahun lepas. Dan akhirnya saya jumpa dia dekat Madinah hari tu, dia dah sambung belajar kat Universiti Madinah dalam pengajian Al-Quran. Saya jumpa tu. Dekat tangan tu tak lepas tu Quran. Tu anak muda ni. Anak muda yang membiasakan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid, tu dapat naungan Allah. Dia macam mana dia pergi? Contoh daripada Lui Barat ni, bila dia pergi Mas Dawa kat Melaka, tetap tanya masjid jauh tak? Dia tetap pergi masjid. Dia tak nak sembahyang seseorang, dia nak pergi masjid tak? Bila sampai hati terpaut pada masjid, hebat. Ingat tak? Allah yarham Tuan Haji Azmil Mustafa, ataupun AKA Ali Setan, pelakon tu kan. Dia masa ceramah kat Terengganu tu, orang tu penceramah malam ni Ali Setan. Lepas tu orang masjid siap minta maaf kan dia, minta maaf ya, kita orang letak nama tu biar ramai sikit datang. Kau jawab Haji Azmil Mustafa ni nak baik macam mana? Panggil ustaz orang tak datang, panggil setan ramai datang tu. Dekat situ Haji Azmil Mustafa ni, pelakon ni, saya tak tahu hari lain lah saya cerita tentang macam mana dia berubah. Dia menghabiskan duit, dia berjuta duit dia untuk sambung balik belajar agama balik semula di Yaman.
Kemudian dia berupaya buat 2 ke 3 kali dalam sepanjang dia dah berubah sampai mati tu, dia sampai 2-3 kali buat sembahyang jemaah, sembahyang Jumaat 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Cuba buat 40 waktu berturut-turut sembahyang jemaah tanpa putus 2-3 kali dia dapat buat sepanjang hidup dia. Cuba kita nak mendapat istiqamah tu kena buat macam tu. Hati terpaut pada masjid, nak pergi masjid lain, dia tanang sembahyang kat masjid ni lain. Itu sebabnya kita masuk, kita buat, kita niat itikaf masjid, kemudian kita niat tahiyatul masjid, kita sembahyang tahiyatul masjid. Tapi kalau anda kata kita masuk masjid, orang dah azan, kau jap lagi dah nak sembahyang, terus buat solat sunat qabliyah, tak payah buat tahiyatul masjid. Sebab tu je masa nak buat solat sunat qabliyah, buat capek. Faham ya? Macam pagi kita buat solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, kan Nabi suruh buat. So kita pun buat. Tapi kalau dah terlewat, contoh kita sampai ke masjid, kita ni dah lewat pergi masjid, dah kek pukul 7 dah, tak payahlah buat solat sunat sebelum subuh tadi, dah habis subuh dah. Buatlah sembahyang subuh yang kita dah lewat tadi, kena settlekan lah ya. Itulah. Jadi itu yang ketiga, orang yang hati terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh, tak. Kalau dah kaya lawa pun ditolak, yang buruk lagi tak selera, contohlah. Yang keenam, tangan kanan memberi sedekah tanpa pengetahuan tangan kirinya, maknanya merahsiakan, menyembunyikan sedekahnya daripada pengetahuan orang lain. Itu juga mendapat naungan daripada Allah. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian tapi basah pipinya dengan air mata kerana mengenangkan dosanya kepada Allah. Macam tu. Faham ya? Jadi salah satunya tadi mendapat naungan Allah di akhirat tadi apa? Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Dia nak pergi masjid dia. Itu sebabnya masjid ni makin lama makin selesa, orang buat macam-macam kan. Ni keselesaan. Pada saya ni tak melampau, pada saya untuk keselesaan, tak ada masalah kan, boleh je, tak ada masalah. Dah lama dah korang tengok kipas ni kan, dia pun papek pasang. Iya, anda tak anda orang sini kan, kipas pasang, aircon buka, pintu pun buka. Tu yang sampai ke jalan sejuk tadi tu. Contoh anda tak anda kan. Kan? Tak, macam itulah dah. Tanyalah orang yang paling awal duduk dekat Felda Lui Barat ni. Tanyalah orang-orang awal, generasi awal. Dulu masjid dia tak macam ni tu. Melantun kepala orang sujud. Untung tu tengok tak kan. Yo. Kan? Ada orang yang bertanda tu kan. Tapi ni macam ni selesa kan, rugilah kalau kita tak memanfaatkan kan, memanfaatkan kemudahan yang dah diberikan. Kemudian mendapat ganjaran solat yang lebih banyak kan? Dari Abu Musa berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam solat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Kerana paling jauh dalam perjalanannya menuju masjid itu, orang yang menunggu solat hingga dia melaksanakan solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan solat kemudian dia tidur. Orang yang datang, dia sembahyang sunat, dia tunggu imam nak sembahyang jemaah bersama, itu lagi besar pahala daripada orang yang sembahyang kat rumah walaupun tepat waktu awal tapi pasti tidur. Lebih baiklah dia sembahyang kat masjid berjemaah. Kemudian dapat ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh rumahnya daripada masjid dan dia tidak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian ada orang berkata padanya, atau aku sendiri, yakni Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Dia bertanya, nak tak kalau belikan keldai? Kau belilah keldai, rumah kau jauh, senang kalau kau panas terik itu kan, kau boleh naik tunggangnya kan.
Lelaki itu menjawab, aku tidak ingin rumahku berdekatan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Kan berjalan kaki kan. Itu yang waktu kita pergi ke Madinah tu kan. Pergi ke Madinah, ada yang buat program daripada hotel berjalan kaki sampai ke Masjid Quba. Kan berjalan. Dek-lek jalan kan. Macam tu. Yang sanggup-sanggup lah. Mana yang dah sakit lutut tu kadang, oh tak payahlah. Biarlah dia naik taksi tu kan. Tak apalah, ikut kemampuan masing-masing. Kalau kita mampu, rumah kita dokek tu macam boleh jalan kaki sekali-sekala, exercise kan. Tak ada jauh mana tu, berpekan bahau tu mestinya jauh tu. Kemudian boleh berwuduk di rumah kemudian menuju masjid. Dari Utsman bin Affan dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk untuk solat lalu menyempurnakan wuduknya kemudian berjalan menuju solat yang fardu, lalu dia melaksanakan bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kelebihan saf pertama dan bersolat di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan yang terdapat pada panggilan salat dan saf pertama, iaitu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, tentu mereka akan mengundinya. Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan salat, tentulah mereka akan berlumba untuk melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada atamah salat isyak dan salat subuh berjemaah ini, sudah tentulah mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara mengangkat. Hadis riwayat Bukhari. Datang ni tengah azan, capek dah pergi masjid lah, lambat dah. Kan, tu yang pagi tu, pagi subuh tu lah yang paling kritikal ni. Paling susah sekali adalah rakaat yang paling sikit sekali. Subuh borek batu. Sebab apa? Tengah sadap tidur seorang. Nampak nak sajuk bona. Yang apa? Tengah mimpi, macam-macam alasan. Tak berani lah, nampak lah, lain macam azan kan. Azan pun lain macam pagi. Pagi azan tu tetap paganyat, orang tu dah siap nak keluar. Siapa tu terkena. Lain macam bunyi. Masuk dalam rumah balik. Kan. Tu dia ada bezo sembahyang subuh apa, azan subuh dengan azan maghrib ada bezo. Maghrib tu dia mendayu-dayu sikit sebab nak panggil bagi masa orang sampai. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu maghrib. Subuh tak bangun dah jam tu. Subuh Allahu akbar, Allahu akbar. Macam tu ya. Kalau maghrib, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu lah, tarik sikit. Budak yang main bola tu buka capek balik, maghrib kan. Kalau subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu ya. Maghrib, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zoom tengah mandi budak main bola tadi. Kalau subuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam tu ya. Kalau maghrib, hayya 'alas shalah. Macam tu. Dah siap dah pakai kain. Betul lah. Kalau subuh, hayya 'alas shalah. Macam tu ya. Kan? Iya. Jadi dah sampai dah, la ilaha illallah.
pusing ramai dah orang. Wah, macam tu mana kalau subuh as-salatu khairum minan naum, pendek ya. Ini as-salatu khairum minan naum. Memang lolap tahu je lah, tak ada apa. Habislah dia. Kan? Iya, kaedah itu. Kan? Iya. Yang imam pula. Bukan imam sini dah tempat lain. Bila nak jadi imam, pandang belakang tu tengok. Jemaah dia kukuh ke tak kukuh? Dia balun ni 3 muka. Macam tu yang seorang tu sambut, tahan. Ya. Macam itulah tarawih kan. Ada sekali tu saya kat kampung mak saya tu, kau copek lah jadi imam. Saya malam 3-4 malam pertama tu dapat lah, lepas tu dah sibuk ceramah. Hujung-hujung tu kau bila nak datang jadi imam lagi ni, sian imam dah tak terayo tu. Iya kau malam tu saya pun datang. Malamnya 2 hari last tu saya datang 9.40 siap dengan tahlil dulu. Bayangkan usah laju tarawih lama. Ikik kain kotak-kotak cici ni kan ni kan. Tak adalah laju mana pun kan. Yang penting jelas orang kata tahlil tak terdaya kan. Cari imam yang sogar-sogar sikit nak tarawih ni. Kalau imam tu kadang bukan masalah tu, ada sogar bacaan Allahu Akbar macam tu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Macam tu tegas pengal agak. Orang perempuan balik tabir tu dia dongal Allahu Akbar. Habislah kita dari belakang. Iya. Ini ya, kenapa orang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makmum ini baru isyak ni weh, belum tarawih dia dah tekan apa salah. Iyo kan, tengok Rasulullah pun memang ajar gitu, imam tengok makmum kekuatan dia kan, dongang kan, macam ayat pendek pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Wih, bagus imam ni. Sakatul yang ambil Rakaat kedua Yasin. Allahu Akbar. Tak ada lah pendek warna tu kan. Jadi makna kata kalau kita tahulah kelebihannya, sudah tentu kita akan datang. Bayangkan ada satu kisah tentang Sulaiman ibnu Hamzah al-Maqdisi, keturunan Ibnu Qudamah. Beliau merupakan seorang ketua hakim di Syam. Kata beliau, aku tidak pernah solat fardu secara sendirian kecuali 2 kali. Tak pernah semayang bersendirian kecuali 2 kali je sepanjang hidup dia. Dan sehingga sekarang dia merasa seakan-akan dia masih belum mengerjakan solatnya, padahal pada ketika itu dia dah berusia 90 tahun. Dia rasa dia semayang sendiri tu macam dia tak semayang. Macam itulah perasaan dia. Kita pula sebenarnya macam tak semayang, rasa macam semayang. Terbalik pula kan. Semayang macam mana semayang? Time semayang jumpa barang hilang. Allahu Akbar. Lah teh meja boy, buat ingat tengah semayang. Tengah semayang jadi tak serbat ni datang kan, kan.
Kenapa banyak terlajak sampai Lui Selatan tu berapa kali dah datang mari betul ya kan. Ayo usah betul lah. Kan susah bona pun. Aduh. Itulah dah. Ya. Tak kira tengah semayang tu macam-macam ingat ni. Lah malam ni bola kan. Jadi tak rombongan tu kuih tat tu dah siap tu lah ilah tahu kuih tat ingat tengah semayang. Itu sebab bila pergi semayang jangan pakai baju ada tulisan-tulisan nak kat belakang tu terganggu jemaah tu. Allahu Akbar baca tu. Sekolah Kebangsaan Sorting Ilir tu. Kelas 3 merah lah, 3 merah ada ni dulu tu. Nama ada lah nama tu. Alung, Ngangah, Haci, Liza, Mira, Tungkai. Pula Tungkai nama tu kena tak. Semua tu kacau. Ayo wasah betul lah. Jangan pakai baju-baju macam tu. Ada kau yang pakai baju tu? Ada lah tu yang tulis belakang tu. Kalau anda boleh baca tulisan ni, anda tidak khusyuk. Umat ekonom pula dah kan. Ada lah tu tulisan macam tu kan. Allah SWT memuji orang yang memelihara salatnya dan menjanjikan mereka untuk ditempatkan di syurga tertinggi, iaitu syurga Firdaus, yang mana firman Allah di dalam Al-Quran, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11. Dalam banyak-banyak perbuatan solat, perbuatan yang paling tenang adalah perbuatan solat tu. Waktu bila paling tenang? Ramai yang jawab sujud. Kalau sujud lah jawapannya, ada kemungkinan tu lolap. Tapi yang waktu paling tenang adalah pada rukuk tu kita bangun Sami Allahu liman hamidah. Daripada berdiri sebelum turun nak sujud, itulah momen yang paling tenang dalam jiwa sepatutnya orang yang bersolat menurut pakar teori praktik solat. Ya. Jadi solat berjemaah ada merupakan cara paling baik dan afdal untuk seseorang mendirikan solat, dan banyak Nabi suruh kita menjaga solat jemaah ini, yang mana dalam satu hadis Nabi sebut, dan pada setiap langkah untuk menuju solat berjemaah di masjid adalah satu bentuk sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lagi satu, bila semayang berjemaah kan senang, kita baca Fatihah ya, tumpang ke imam. Lepas tu bagi salam lah imam yang memandu kita untuk zikir. Lepas bagi salam, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa istighfar? Minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang tu lah masalah kita, tak boleh lebih. Imam tu lebih sikit istighfar mulu dia. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasa 3 kali je. Hari tu 5, 7, 9, 10. Astagfirullahaladzim. Yang belakang dah mula bangi yang pandang. Bila lah nak mati imam ni tu. Ayo istighfar lebih marah lagi imam. Sedangkan Nabi kata barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, pertama akan dijauhkan pada bala dan musibah, dilapangkan daripada segala kesempitan, dan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Itu sebab kena istighfar banyak-banyak. Lepas istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa laka ya'udu salam, fa inna rabbana bi salam wa khilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Imam pimpin kita ikut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu baca wa ilakum inna wa la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Baca pula perbendaharaan di syurga, ayat kursi. Lepas tu kita mulalah zikir la rabbana subhanallah 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 subhanallah. Ikut yang imam tu. Habis tu Al-Fatihah, baca doa. Alhamdulillah. Walaupun tak ramai,
boleh jadi dek doa dalam masjid tu lah, maka sejahtera lah masyarakat lui keseluruhannya. Imam doa, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, doa untuk semua. Tak pernah lagi imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah hidup aku dan makmum yang hadir sahaja, ya Allah yang tak datang tu pimampuilah. Tak ada. Dia doa untuk semua kan. Tu sebab kena datang. Jadi jangan yang tak datang jangan sombong, aku tak pergi masjid, aku kaya apa. Dia tak lupa, dia terlupa tu doa ke masjid ni. Doa untuk semua. Tu dah. Dan mula jumpa imam, mam tolong mam saya ada hajat, mam minta mam tolong buat sembahyang hajat. Imam yang buat sembahyang hajat. Saya berhajat mana dengan anak dara dia. Saya goma betul. Anak nombor ni, anak si Leha tu ha, anak cik Leha tu. Mana gambar dak tu? Imam. Malam ni tak pek dah, malam sok boleh. Boleh. Imam tu tidur dulu, bangun pagi tu dia pun buatlah tahajud apa semua. Berapa sebulan makbul. Imam tu yang kahwin dengan budak. Dia ngantuk-ngantuk tersilap doa untuk diri sendiri. Istajibillahi doa'ana, istajibillahi doa'ana. Kau makbulkanlah mustajab kalau doa aku ya Allah, makbul. So senyum nak darah tu tengok imam kan. Dah tahu. Kan? Tu sebab kalau nak buat sendiri. Kan? Datang masjidnya, buat, mam malam ni minta tolong mam, jangan kunci pintu belakang tu, saya nak tahajud malam ni. Ayolah. Dah sudah kau kunci balik tau. Boleh. Dah ramai pula kan. Dia rasa dia seorang. Waladhdallin. Amin. Ramai pula siapa orang amin belakang. Bukan kawan dengan kawan dia kan. Buat sendiri tuan-tuan. Kita ni sebenarnya boleh, kita tak yakin. Masalah kita doa kita tak yakin, tu penyakit kita. Doa tak yakin. Bila kita doa tu kita tak yakin tu, jadi tahu tak tidak, kadang-kadang tu salah. Contoh doa nak bagi anak jadi baik, ya Allah. Doa menangis. Sembahyang hajat nak buat sendiri. Kat rumah tu buat. Kalau untuk anak lah, untuk anak, salah satu cara kita boleh buat, kita buat dekat bilik anak. Nak bagi anak ni dongeng cakap bagi anak dekat bilik anak tu pukul 4:30 pagi tu kita bangun. Kita semayang, ambil wuduk, kita semayang dalam bilik anak kita tu. Doa, ya Allah anak-anak aku, bergelimpangan anak. Ya Allah anak aku ni, Allah jadikanlah mereka anak yang soleh-solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ni ya Allah, anak yang baik ya Allah, anak yang mendengar kata ya Allah. Ni tu. Kalau basuh boreh tu, ni saya beritahu cara orang perempuan kan. Kekuatan doa seorang ibu kan. Kita basuh boreh tu ikut arah tawaf. Lawan jam lah. Sambil-sambil kita basuh tu kita baca doa paling senang. Lepas kita selawat 3 kali baca Fatihah, doa ni, ya Allah kau lembutkanlah hati anakku, sebut nama dia. Kau lembutkanlah hati anakku Samsul Amri bin Ismail seperti mana kau lembutkan boreh ini menjadi nasi. Macam tu mak ya, ingat tak tu? Cuba. Untuk anak sendiri tau, untuk anak mak mentua saya tak nak cuba boleh tau. Tapi kalau orang perempuan buat, untuk nak buat untuk anak mak mentua, tahu tak siapa? Laki kau lah, siapa lah lagi kan? Jangan salah doa tau. Lembutkanlah hati suamiku, sebut nama, seperti mana kau lembutkan boreh ini menjadi nasi. Boleh cuba, yakin. Jangan salah doa tu, tertinggallah perkataan hati tu. Kau lembutkanlah laki dan kau lembutkanlah laki dan Lopeh 40 hari makbul, patah-patah tangannya sampai Assalamualaikum, apa hal pula, bak boleh doa balik semula, irreversible kata kan. Tak boleh tukar balik dah kan. Silap pula lah, tertinggal perkataan hati tu kan. Kau lembutkanlah hati anakku ini seperti mana kau lembutkan boreh ini menjadi nasi. Satu lagi orang perempuan kalau anak yang tak dengar cakap, berlari dekat masjid contoh.
Contoh, anak tak tidur diam lah, contoh kan. Waktu anak tu tidur kan, dalam pukul 4.30 pagi, pukul 5, dia 3/4 malam. 4.30, pukul 5 tu cantik lah tu. Kita baca selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi, lepas tu baca surah Al-Insyirah. Ingat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Slow jangan kuat macam tu saya baca tu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Lepas dah baca tu, tiup ke ubun-ubun ni tu dekat ni kan, tiup kan. Bila tiup tu, sebab masa tu dia punya roh tu tengah merayau-rayau tu. Bila kita tiup tu, kono ke roh tengah merayau tu, bila dia balik ke tubuh badan, mudah-mudahan mustajab, merasap doa kita tu. Kalau kita tiup, mata macam makna sampai. Tapi kalau terbuka mata, makna dia tak tahan bau ngap amak tu. Amak tak gosok gigi, ngombui mak bau tu. Contoh lah. Gosok lah gigi. Suspend pula tak pahala tu, buka mata kan. Tak ada bau napih tu, busuk mana kan. Yo main kumuh-kumuh yo, gosok gigi lu biar dia elok sikit bau tu kan. InsyaAllah betul yang saya kata tadi tu betul. Kalau kita nak tahnik budak pun, tahnik budak, bila nak tahnik budak ni, nak tahnik budak ni daripada lahir tu dah boleh dah. Lahir ya, dalam tempoh 2-3 hari tu jangan lambat nah. Ada satu saya fikir dulu langat, orang ni semua penceramah datang suruh tahnik anak. Budak tu dah berdiri dah, gilo tu mesnya, tengok gilo tu, gigit kan. Dah bila kita tahnikkan anak ni kan, bila kita nak tahnikkan anak, pastikan pastikan ni ramai yang tak tahu ni, bila lahir je anak, siapa nak dapat cucu yang pertama, ingat lahir je anak, kita disunatkan memberikan nama yang baik-baik pada hari yang ke-7. Ini belum keluar dah ada nama ke perut tu. Nama abah Yahya, nama mak Mahni, nama anak Yamaha. Gilo tu kojo, mau jawab pun tak. Maznah Daud, Mazda nama budak tu. Letaklah nama Lelo kan. Hari yang ke-7 baru pergi daftar kek Jompul, kek bandar si Jompul tu dia pergi, pernah jaga bahau, pernah pendaftaran zap, itulah nama hari ke-7 sampai kepala sunat tu. Dan hari ke-7 kita disunatkan kekahkan budak tu kalau mampu. Kalau mampu, tak semesti. Kita ni orang Melayu ni fikir kekah ni kenduri, tak semestinya. Beli kambing seekor atau 2 ekor, tengok anak lelaki nak perempuan, kemudian cari orang yang pandai masak, masak manis, hantar ke masjid jiran sebokeh-sebokeh. Masak manis, jangan podeh nah. Jangan podeh kalau boleh, manis-manis yang masak supaya orang semua boleh makan. Macam tu. Tahnik ni salah satu bacaan yang paling senang sekali bila tahnik kan. Bila kita tarik tu doa dia, sambil kita letakkan di langit budak tu, bacaannya alam nashrah. Kalau dah tak tahu nak baca pun Al-Insyirah tu. Kalau boleh cari imam yang tak merokok. Dia bagi imam yang merokok, imam sementara tunggu budak tu buat keluar asap rokok. Dah siap dah. Ya, habis sebatang dah. Sap dah. Dia pun ambil dah buah kurma tu, dia kulung-kulung dah. Kemudian dijolok ke langit budak tu, bokor muka baby. Budak tu fikir ini downhill ni, tahu dia. Ayo konco kan. Abah pun boleh buat. Itu saya kata tadi, abah pun boleh buat. Baca tadi alam nashrah pun tak apa. Ya.
Lepas tu doakan yang baik-baik. Lepas tu tanam uri tu, anak lelaki depan rumah kan, anak perempuan belakang rumah. Ada pula yang ada orang belah-belah bahau, belah-belah lui ni, pandai lah deh, tanam omeh lah sekali, pensel biar pandai. Masa bila pula pandai tu kayak pensel lah tu boh kan, masukkan handphone tu, iPhone masukkan. Macam-macam orang ni lah. Biar dia kaya letak omeh. Kita tak tahu miskin mak ada letak omeh dalam tu kan. Janganlah menambah kan. Kan? Kemudian apa lagi? Solat seseorang daripada kalangan kamu bersama jemaah melebihi solat di tempat kerja atau rumahnya sebanyak 20 kali ganda kerana memperelokkan wuduknya bila pergi ke masjid hanya ingin mendirikan solat semata-mata, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali diangkat dengan satu darjat, dihapuskan dengannya satu dosa kesalahan. Malaikat kesesa mendoakannya selagi mana dia berada di masjid tersebut yang dia mendirikan solat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan begitu juga kelebihan kita kena faham, apabila seorang sengaja memberat-beratkan dirinya dengan kesusahan yang sebenarnya boleh dielak olehnya, maka perkara tersebut bukanlah apa dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh itu dia tidak mendapat pahala atas perbuatannya sengaja menambah kesusahan untuk melaksanakan ibadah. Contohlah, dia dah tahu rumahnya jauh, dia boleh naik motor, dia saja jalan kaki nak nambah pahala, tapi benda tu menyusahkan dia tak mampu buat, jangan buat. Penuh lah, tak adalah sampai tahap dia menambah-nambah pula kan. Dah elok jalan dokek saja ikut jalan jauh, pusing, sendiri memudaratkan diri. Bukan itu cara dia, ya. Jadi maka dengan ini bahawa tahulah kita bahawa sekiranya kita ni kena ambil peluang untuk beribadah di masjid. Ada peluang beribadahlah di masjid, kerana begitu banyak kelebihan-kelebihan yang telah sempat saya sebutkan dan banyak lagi yang tak sempat saya sebutkan di sini. Jadi makna kata ambillah peluang ini. Dan kita bila Allah Ta'ala dah bagi nikmat ke masjid, kita tak payah, semua Allah Ta'ala akan tanya. 3 soalan Allah Ta'ala akan tanya. Pertama nikmat, nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta dan nikmat ilmu. Allah Ta'ala akan tanya. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Allah tanya amanah kita. Ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Tapi tentang nikmat tadi, termasuklah nikmat dah ada masjid macam ni selesa, tapi kita tak pergi. Allah Ta'ala tanya, kenapa kau tak pergi masjid sedangkan kau mampu boleh pergi masjid? Kau boleh semayang dengan lebih baik lagi di masjid dengan berjemaah, kenapa kau nak kau bukan je tak pergi masjid, kau tak semayang pun. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Apa-apa pun bagus, saya ucapkan tahniah di atas kempen Masjid Dan, Masjid Dan, apa tadi kempen tadi kan, masjid kita. Jadi manfaatkanlah masjid ni, ya, manfaatkanlah masjid. Masjid Dan, jom ke masjid kan. Jadi datanglah ke masjid, beribadahlah di masjid, ambillah peluang yang ada. Mudah-mudahan kita beroleh keberkatan daripada usaha kita. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan segala yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Dan sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti di luar sana